Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Amira binti Cik Aziz bersama rakan-rakan saya iaitu Umairah Jazlan, Nur Farah Nadira Abdul Zahir, Muhammad Aiman Khairul Sam, Muhammad Fitri, Muhammad Hazir, Muhammad Abid Luqman dan Muhammad Johari. Kami dari kelas Etika Profesional Grup 8 telah memilih filem yang bertajuk Tiga Abdul. Sinopsis dari kisah Tiga Abdul berlaku di East Ketambola. Ahli perniagaan yang hartawan iaitu Ismet Ulam Raja mempunyai 3 anak lelaki iaitu Abdul Wahab, busuk hatinya, Abdul Wahid yang tamakkan harta dan Abdul Wahab yang bijaksana. Ahli perniagaan hampir bankrupt, Sadiq Sigaraga mempunyai 3 anak perempuan yang jelita iaitu Hamidah, Rafidah dan Khasidah. Ismet Ulam Raja yang mempunyai harta berkoyan-koyan di dalam East Ketambola. Tiada tandingan mengidap penyakit orang-orang kaya iaitu lemah jantung. Abdul Wahab sukakan binatang hingga dia membuka kedai menjual burung. Manakala Abdul Wahid sangat gemar mengukir dan dibukanya kedai ukir. Abdul Wahab pula cintakan muzik dan kedai muzik jadi pilihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah binti Jazlan, ID di 183-1151. Saya akan sambung soalan C dan D. Silakan jawab soalan C dan D. Soalan C, apakah masalah etika dalam situasi dalam kisah Tiga Abdul ni kan? So masalah Ismet Ulam Raja yang tamak nakkan harta, yang mempunyai anak perempuan dan dijodohkan dengan 3 lelaki iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahub dengan Abdul Wahid. Abdul Wahab dan Abdul Wahid adalah orang yang gilakan harta dan harta dunia tapi tidak cerdik dalam memperdayakan bapa mertuanya. Seperti Abdul Wahub yang cerdik dan merancang strategi untuk memboleh semua harta bapa mertua itu. Maksudnya dia tak mempunyai bermacam hela dan dilema. Macam Ismet Ulam Raja ni dia punya masalah dengan menantu-menantu dia. Maksudnya dia tidak berlaku adil dengan menantu-menantu dia dan dia mengeluarkan syarat-syarat yang tidak sepatutnya pada menantu-menantu dia dengan anak perempuan dia. Kalau macam Abdul Wahab ni, dia dikenakan syarat oleh bapa mertua tapi dia pun mengenakan syarat untuk bapa mertua dia. So dia tidak mudah tertipu dengan bapa mertua dia. Untuk soalan D, tiga watak yang terlibat dalam dilema dalam kisah Tiga Abdul ni iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahid dan bapa mertuanya Ismet Ulam Raja. Yang sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya bahagian ni adalah soalan E dan saya ingin meng-highlightkan 3 watak daripada filem yang kami pilih iaitu Tiga Abdul. Watak pertama yang saya ingin highlightkan adalah Abdul Wahub, yang kedua Sadiq Sigaraga, yang ketiga adalah Tuan Penasihat. Okey, yang pertama iaitu Abdul Wahub. Seperti kita tahu, Abdul Wahab ni adalah adik bongsu dan dia mempunyai 2 orang abang. Dan Abdul Wahab ni dia mempunyai kebijaksanaan yang lebih sikit daripada abang-abang dia. Dan dia ni juga merupakan seorang ahli muzik dan juga membuka perniagaan muzik iaitu berbagai-bagai muzik. Beliau ni boleh saya highlightkan adalah seorang yang bijak, yang pandai, yang mana dia dapat mengalahkan idea-idea Sadiq Sigaraga dan juga sekutu dia iaitu Tuan Penasihat dia yang akan saya cerita sebentar nanti. Okey, yang mana dia dapat menggunakan idea yang sama untuk mengalahkan Sadiq Sigaraga, yang mana Sadiq Sigaraga tu pun juga tak boleh marah kat dia.
Yang mana kalau Sadiq Siraga marah, dia akan terjual juga seperti mana dia membuat kepada abang dia. Dan akhirnya Sadiq Siraga kalah dengan dia. Akhirnya harta-harta semua kekayaan Sadiq Siraga dapat semula kepada Abdul Wahab. Dan dalam nilai etika yang kita boleh dapat highlightkan adalah Abdul Wahab ni dia pandai membuat strategi. Seperti juga dalam hidup kita. Kita ni kita kena pandai membuat strategi kehidupan kita. Yang mana perlu dalam hidup kita, yang mana tak perlu dalam hidup kita. Kita perlu seimbangkan benda yang keperluan dan kemahuan. InsyaAllah dengan kita pandai membuat percaturan itu, maka kita akan lebih maju ke hadapan. Okey, watak yang kedua pula adalah Sadiq Siraga, iaitu pak mentua kepada anak-anak Ismail Ulam Raja. Sadiq Siraga ni dia ni jenis seorang yang inginkan sesuatu benda penuh dengan usahanya sendiri. Dan dia juga mempunyai perniagaan, iaitu perniagaan barang-barang purba. Apa yang saya kata tadi tentang dia mau dan dia usaha. Walaupun benda tu dapat memudaratkan orang lain, tapi dia sanggup membuat perkara itu sedemikian kerana dia ingin mengauk kemewahan harta orang dengan mudah. Iaitu dia sanggup buat apa saja asalkan dia dapat menguntungkan diri dia. Sifat dia ni juga adalah sifat yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis la dira wa la dirara. Iaitu janganlah engkau mendaratkan orang lain diri engkau dan juga mendaratkan orang lain. Sebab apa saya cakap dia mendaratkan orang lain? Sebab dia telah merampas harta orang lain tanpa sukarela. Dia telah merampas harta-harta orang dengan niat dia sanggup menggadaikan anak-anak dia untuk mengauk kekayaan. Dan nilai sifat yang kita boleh highlightkan daripada Sadiq Siraga ni adalah dia ni seorang yang tamak, yang tak cukup. Dah dapat harta abang dia, dia sanggup menerima pula, dan dia sanggup membuat percaturan untuk adik bongsu mereka dua orang tu pula, ini Abdul Wahab. Tapi percaturan akhirnya gagal. Macam itulah juga hidup kita, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di bawah atas. Okey, watak yang ketiga pula yang saya dapat signifikasikan adalah tuan penasihat, iaitu yang dilakukan oleh Kasim Petalur. Tuan penasihat ni dia ni adalah seorang yang menasihat orang untuk membuat sesuatu perbuatan. Dan dia ni juga bukan yang tak bijak, dia ni bijak, tapi dia ni jenis cerdik kod belah lain. Cerdik kod lain orang panggil. Dia cerdik kod lain lah. Bukan kod yang kita duk anggap cerdik, orang cerdik besar, tapi dia ni cerdik kod lain. Cerdik yang mana dia juga nak untung, tapi dia ni hanya untung atas angin. Dan orang lain buat kerja, contoh dia hanya memberi nasihat, memberi ideologi, tapi orang lain yang melaksanakan ideologi dia. Maka bila orang lain berjaya melaksanakan ataupun ideologi tuan penasihat itu berjaya membuahkan hasil, maka dia akan dapat komisen. Ini atas angin saja. Dan cadangan-cadangan dia tu semua ke arah menguntungkan diri puak mereka saja, bukannya puak orang lain. Dan nilai yang kita boleh dapat tengok, highlightkan daripada Kasim Petalur ni, dia ni adalah seorang yang orang panggil apa, nak abang apa lah, seorang yang tak memikirkan orang lain, hanya memikirkan diri dia. Last kali dia tumbang juga, yang mana dia ni dijual juga dan tak ada siapa yang nak bantu dia. Macam Sadiq Siraga ada juga orang bantu. Macam dia ni tak biasa tolong orang, tak ada siapa yang nak tolong, maka dia telah dijual dan tak tahu siapa yang beli dia. Wallahu alam. Assalamualaikum, nama saya Nova Nadira. Jadi saya akan sharekan
kongsi apa nilai yang kita perlu utamakan dalam filem Tiga Abdul ni ialah daripada watak Abdul Wahab, adik bongsu kepada Abdul Wahab dan Abdul Wahid, di mana dia telah berjaya menyedarkan kedua abangnya yang terlalu suka berfoya-foya dan menghabiskan harta ayah mereka, dan juga tidak berfikiran luas, tidak berfikiran jauh seperti Abdul Wahab, di mana beliau telah mengatur strategi dan tidak putus asa untuk menanggani bapa mertua mereka yang sebenarnya jahat, yang inginkan harta mereka. Seterusnya, keputusan yang dilakukan oleh Abdul Wahab, macam mana beliau menyelesaikan masalah, adalah dia memasang strategi. Dia mengenakan syarat kepada bapa mertua dia sebelum mengahwini isterinya, dan bapa mertua dia menyetujui, tapi rancangan bapa mertuanya tak berjalan dengan lancar kerana kebijaksanaan Abdul Wahab, dan Abdul Wahab membalas rancangan bapa mertuanya, marah, dan semua rancangan bapa mertuanya gagal. Jadi dia menjadi marah, dan bapa mertua dan juga anak-anak gadis dia dijual. Jadi Abdul Wahab ni dia menang, dia memasang strategi dan tidak putus asa dalam melakukan strategi untuk mengalahkan bapa mertua. Bila beliau menang, beliau mencari abang-abang beliau dan berbaik semula dan membahagikan harta yang bapa mereka bagi. Kita dapat banyak nilai dan juga keputusan yang Abdul Wahab buat sangatlah bijaksana. Strategi yang dia guna bukan sahaja dia mempunyai sifat pandai, tapi dia juga mempunyai sifat mudah memaafkan. Dia masih ada perasaan prihatin kepada abang-abangnya, walaupun abang-abang dia telah jauhi dia dan buat jahat dengan dia, tapi dia masih memberi peluang kedua kepada abang-abang dia, dan mereka hidup bahagia apabila Abdul Wahab telah membahagikan harta yang bapa dia tinggalkan, bapa dia wariskan. Di sini kita dapat pengajaran banyak sebenarnya, di mana kita tidak perlulah suka sangat dengan harta ataupun terlalu berfoya-foya terlalu pada dunia dan melupakan adik-beradik sendiri. Itu sebenarnya tidak baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Luqman bin Muhammad Johari. Nombor metrik D183111047. Kos Diploma Pengajar Islam, subjek Etika Profesional, Grup 8. Hari ini saya akan menerangkan tentang mengapakah watak membuat keputusan tersebut. Okey, hari ini saya akan menerangkan pasal Tiga Abdul. Yang utamanya Abdul Wahab. Okey, keputusan membuat watak ni adalah untuk menyatukan ke semua adik-beradiknya daripada harta-harta. Okey, kalau mengenangkan betapa jahatnya perbuatan kedua-dua abangnya dahulu yang pernah menendangnya daripada keluarga dan menafikan haknya dan memenjarakan, menekan, memfitnah yang tidak pernah dibuat oleh abang-abang besarnya itu kepada dirinya. Okay, Abdul Wahab tetap mahu supaya semua ahli keluarga bersatu. Okay, lepas tu kemudian telah Abdul Wahab ni membeli abang-abangnya, mentuanya dan kakak-kakak iparnya sedang menjadi hamba abdi kepada orang-orang lain dengan atas sifat tamak. Abang-abangnya Abdul Wahab dia ingin membelilah abang-abangnya, kakak-kakak ipar semua yang dijual menjadi hamba abdi. Okay, Abdul Wahab meminta tanda tangan perjanjian pengembalian harta dengan abang-abangnya Abdul Wahab dan Abdul Wahid.
Abdul Wahab dan Abdul Wahid memang sinopsim dengan situasi politik Melayu sekarang ni lah. Okay, Abdul Wahab, kita akan secara realitinya lah, orang yang memang suka mengenai orang, busuk hati dan tamak seperti Abdul Wahid ini akan berasa bahawa orang lain pun dia akan melakukan perkara yang sama pada diri mereka lah kan. Terbukti bahawasanya pengalaman dijual dan menjadi hamba abdi selama 22 bulan tidak mengisafkan dirinya, malah terus bongkak dan masih menganggap dirinya sebagai abang. Selain itu, Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahab dan Sadiq Sigaraga, mereka kena lupakan sejarah silamnya. Mereka kena bersepakat dan bertolak ansur supaya keluarga mereka ini disatukan dan dihidup dalam harmoni. Kalau tak boleh dalam harmoni. Akhir sekali dalam pengajaran ni adalah kenapa watak ni membuat Abdul Wahab ni. Dia untuk menyatukan ahli keluarganya, Abdul Wahid dan Abdul Wahab yang bersifat tamak, sombong, bongkar, angkuh, untuk menyedarkan diri abang-abang mereka daripada sifat-sifat tersebut dan menjadi orang-orang yang baik. Sekian daripada saya, yang saya terangkan mengapakah watak tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairan Sam, nombor metrik di 18311051. Okey, saya akan menjawab soalan ini. Adakah perbuatan yang watak lakukan itu adalah betul? Okey, watak di sini adalah Abdul Wahab, iaitu P. Ramlee. Okey, apa yang kita tahu dekat babak atau scene terakhir, dia mengumpulkan adik-beradik, isteri dan bapa mertua dia di satu meja. Okey, macam mana jalan cerita dia? Dia balik daripada pasar setelah membeli mertua dia dan saudara ipar dia. Okey, mereka pun balik kat rumah. Lepas tu dia marah-marah lah sikit, dia cakap apa-apa. Okey, lepas tu dia nak buat keputusan, dia nak bagi harta dia. Okey, dia berkumpul kat satu meja ni. Lepas tu dia buat keluar satu surat kira hitam putih lah. Okey, lepas tu dia bagi tahu kat abang pertama dia dapat 1/4 harta daripada harta dia. Okey, manakala abang dia yang kedua juga pun dapat 1/4. Tapi abang dia tak setuju. Pasal apa abang dia tak setuju? Dah lah bukan harta dia, ni orang nak bagi harta pula. Memang abang dia tak bersyukur, tapi dia kena marah. Lepas tu dia kata tak apa, saya terima juga. Okey, lepas tu dia buat dengan dia bagi harta ni dengan cara taklah kejam, kira macam cara kasar lah, kira macam tak hormat, tapi dia nak bagi pengajaran. Okey, lepas tu dia bagi kat pak mertua dia juga 1/4, sebahagian daripada harta dia juga, tapi kira 1/4 juga lah. Kira akhir-akhir sekali semuanya dapat 1/4. Kira semua adil lah. Kira dia ni bagus lah. Kira perbuatan yang dia buat tu, walaupun dia nampak kasar, dia mula-mula dia tak hormat, tapi betul lah, mula-mula dia tak hormat sebab kira semua orang tu hamba kan. Hamba kita boleh buat apa-apa saja kan. Okay, tapi setelah dia dah lepaskan dia tu, dia bebaskan, dia kena hormat balik lah. Kira dia tu pak mertua dia, tu abang-abang dia. Okay, tapi kira bersyukur lah. Kira semua dapat harta sama adil. Kira dia ni bagus. Kira dia tak macam abang-abang dia dulu. Okay, lepas tu semua dah insaf, semua dah baik-baik. Kira dia pun hidup dengan aman, tenang. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.